Ini adalah berita ekonomi paling penting dekat dunia sekarang ni. Jadi stay dengan aku, jangan skip video ni. Okay guys, dalam satu data terbaru inflasi dekat US kadar inflasi US telah pun jatuh sekali lagi kepada paras 3%. Adakah 3% ni satu kadar inflasi yang tinggi dalam ekonomi? Ya, kita boleh katakan bahawa 3% masih lagi dalam kadar yang agak tinggi. Jadi dalam dasar monetary tak kiralah dekat mana-mana negara pun, salah satu sasaran dia adalah untuk mencapai kadar inflasi yang rendah. Dan kadar inflasi yang rendah dimaksudkan dekat sini adalah 2%. Sama juga macam US, iaitu mereka sudah meletakkan secara rasmi semenjak zaman Ben Bernanke jadi Chairman of Federal Reserve sekitar tahun 2016 kalau tak salah saya, di mana diorang telah menetapkan kadar inflasi yang stable adalah 2%. Jadi itulah sekarang ni yang US cuba capai, iaitu menurunkan inflasi mereka kepada 2%. Jadi of course kita tahu kadar inflasi yang disasarkan adalah 2%. Tapi dalam video ni aku nak bagi korang something special. Aku akan cerita dengan korang apakah yang akan berlaku in sequence selepas kadar inflasi mencapai 2% dekat US. Sekarang ni Federal Reserve memerlukan kenaikan dalam interest rate sekurang-kurangnya satu kali lagi untuk diorang capai 2% kadar inflasi. Dan pada hujung bulan ni akan ada satu mesyuarat Federal Open Market Committee ataupun FOMC, yang mana Federal Reserve akan tentukan kenaikan dalam kadar faedah. Selepas diorang naikkan kadar faedah pada hujung bulan ini, kemudian subsequently kadar inflasi jatuh kepada 2%. Kita tak tahu sama ada inflation akan turun tak selepas itu, tapi katakanlah dia turun kepada 2%. Nombor satu, apa yang akan berlaku ialah Federal Reserve tidak akan lagi menaikkan kadar faedah. Jadi bila inflation capai aja 2%, diorang akan observe dulu mungkin few months. Dan jika inflation tu stable, tak naik semula, next apa yang berlaku adalah mereka akan mula menurunkan kadar faedah. Sekarang ni kadar faedah melebihi paras 5%. Dan kalaulah paras inflation stable pada 2%, 5% ni diorang akan start turunkan, iaitu sampai pre-pandemic level, iaitu sekitar 2 hingga 3%. Kenapa kadar faedah perlu jatuh apabila inflasi mencapai 2%? Ini untuk boost balik ekonomi US yang tengah malap. Apabila kadar faedah jatuh, ringgit tidak akan berhadapan dengan tekanan lagi. Pada masa tu ringgit dah stable dah guys. Dan seterusnya, yang paling penting, bila kadar faedah jatuh, company dekat US ni akan lebih suka untuk meminjam wang untuk mendapatkan modal untuk expand dia punya business. Dan selepas itu, apa yang berlaku? Wall Street akan start stabilize balik. Bila Wall Street stabilize, bursa saham akan okey. Sebab bursa Malaysia sentiasa track performance of Wall Street.